Assalamualaikum, saya Sabri MCKM. Sekejap dah. Saya nak ambil link sekejap. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Saya doakan supaya semua sahabat-sahabat saya lakukan insya-Allah. Okey, sekejap. Tenang yang tak okey ni. Oh, bawa lain. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nak cakap tentang tiga cara bagaimana hobi boleh menghasilkan duit. Ada cara dah. 3 cara bagaimana hobi boleh menghasilkan duit. Sekejap. InsyaAllah. Nice. Nice. Sekejap Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina masuk. Okey, sekejap. Assalamualaikum. Okey, sekejap saya nak ambil link ni. Apa khabar semua? Sihat ke? Jangan lupa lah mulakan pertemuan kita. Okey. Okey. Topik okey, sekejap. Bagaimana ni? Bagaimana cara hobi boleh hasilkan duit. Penting ni. Sebab semua ada duit kan? Semua ada hobi kan? Semua ada hobi. So saya harap you all semua berikan perhatian. InsyaAllah saya cuba sampaikan sebaik mungkin supaya sahabat-sahabat semua dapat manfaat lah daripada FB live saya, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum sekali lagi. Sihat ke? Semoga sihat belaka, insyaAllah. Yang penting sahabat-sahabat semua dapat ilmu ni. Saya selalu harap Allah Ta'ala bantu pada saya sendiri dan awak semua supaya dia boleh praktikkan apa-apa saja ilmu yang kita ada. Tak kira lah. Sebab kalau tahu sahaja, banyak tahu sahaja, tapi kalau tak boleh praktik, percayalah apa yang kita tahu tidak akan memberi apa-apa faedah. Dan mintalah dengan Ta'ala supaya apa? Supaya kita boleh mempraktikkannya, insya-Allah. Okey, beres. Ini penting sangat sahabat. Kalau sekiranya tahu sahaja tak boleh buat, percayalah tidak ada berapa faedah. So kita perlu yakin bahawa sesuatu perkara kalau nak boleh manfaat mesti boleh praktikkan, amalkan ilmu yang kita ada. Kalau tidak amat rugi sangat-sangat. So saya pun telah dan sedang mempraktikkan ilmu ni, dan alhamdulillah dengan Allah Ta'ala memang memberi faedah lah. Dengan hobi apa? Hobi ternak ayam kampung saya. Ikutlah. Terpulang sahabat-sahabat semua. Minat apa? Pulang. So, mereka akan cerita tak bawa masa supaya berasa ada manfaat. Tu Pak Aisyah dari kampung lah. Pagi ni alhamdulillah tubuh sihat sikit, jadi saya nak share 3 cara sahaja. 3 cara paling mudah sekali yang you all boleh amal dan praktikkan, insya-Allah akan boleh menyebabkan you all semua dapat faedah daripada hobi yang telah awak lakukan selama ni, yang telah awak miliki selama ni. So kalau sekiranya hobi sekadar hobi sahaja tidak beri apa-apa hasil, maka percayalah ia merugikan. Buang masa, tentu masa tak balik. Kemudian buang duit okeylah bercari balik, tapi masa tak dapat balik lah. Buang tenaga. Yang pertama adalah kita akan buang masa, buang tenaga, buang duit. So antara 3 tu yang paling bagus sekali lah buang masa. Dengan hobi anda tu buang masa. Sebab tidak beri apa-apa faedah. Faedah sini 2 ya, sama ada faedah dunia ataupun faedah akhirat.
faedah akhirat pun nak juga, faedah dunia pun nak juga. So dari sikit hari ni cakap faedah dunia lah. Bagaimana cara untuk hobi tadi kita boleh olah supaya boleh menghasilkan duit. Okey. Allah Rabbi. Ayah mata. Ubay pun uzur dah. Ubay pun. Sekejap Ubay pun uzur dah. Tak apalah. Hobi hobi sahaja. Sekejap So saya tak memasak anda semua. Saya zoom kepada benda yang sampai itu. Tiga cara bagaimana supaya hobi anda tadi yang telah buat selama ni mendapat faedah. Okey. Yang penting ambil pen aku tulis ini penting sangat supaya orang dapat refresh balik, tengok balik apa yang anda dapat bersaya. Okey. Pertama sekali ini penting sangat ya. Pertama sekali ialah mesti kenal dengan pasti. Apakah antara banyak hobi yang telah ada selama ni. Mesti kenal dengan pasti satu hobi yang paling menyerlah, yang paling awak suka. Itu step pertama. Saya ulang ya, ambil pen tulis penting sangat ni sebab you kena buat, kata buat kat mana. Pertama sekali antara banyak hobi yang buat, yang mana satu yang paling domain, yang paling awak suka buat. Okey. Yang paling awak suka buat mesti kenal dengan pasti. Kenapa awak perlu fokus satu hobi sahaja? Jawapannya ialah kita tak mampu nak buat banyak perkara serentak. Terutama sekali yang baru bermula, baru jumpa. Contoh sekejap hobi makin, sekejap hobi tu hobi tak boleh, tak mampu. Kerana telah jadi fitrah manusia ya, kita buat tak mampu kita nak handle perkara. Kecuali boleh anda telah memiliki staff yang ramai, sistem yang stabil dan juga tenaga yang mencukupi. Boleh lah banyak perkara. Itu step berbeza lah. Okey, step berbeza. Tadi cuba cek balik antara banyak hobi anda tu, yang mana paling awak suka buat. Kenal dengan pasti. So itu langkah pertama. Awak mesti kenal pastilah. Okey, bila dah jumpa, Assalamualaikum, apa khabar? Abu Akif, PW Kapung. Hobi saya, ini kakak tentang hobi ke ni. Apa yang saya amal ni, saya nak share dengan sahabat-sahabat semua supaya boleh bermanfaat daripada belah saya. Ya, supaya tak buang masa anda semualah. Sahabat belah tak nak buang masa anda, dan tak nak buang masa saya. Sebab insyaAllah saya follow saya dapat beberapa mutiara ilmu yang mana saya amal terlebih dahulu ilmu ni. Okey. Sebab saya nak tanya macam mana tuan jaga rambut. Saya nanti saya akan share, saya akan jawab di last nanti ya. Saya akan jawab di akhir nanti insya-Allah. Fokus. Fokus tak bolong. Alright. Beres. Ini hobi saya ni. Okey. So kenal pasti ya. Apakah hobi anda selama ni? Okey, rekah cerita. Andai kata awak telah pun jumpa satu hobi yang paling awak suka, antara banyak tu masuk step nombor 2. Step nombor 2 penting sangat you amal. Ya, iaitu setelah kenal jumpa dengan pasti satu hobi yang paling awak suka, step kedua ialah mesti tulis nombor 2. Penting sangat ni. Mesti you all tambah ilmu. Ilmu ke, informasi ke, maklumat ke, data ke, apa lagi strategi ke, teknik ke, apa yang tahu ke, semua dalam kata simple yang sama, ilmu. Okey, data ke ya dulu jugalah. Okey. Tambah lebih banyak tahu dalam hobi yang telah awak jumpa
kenal dengan pasti. Itu step nombor 2. Okey, saya cuba perinci supaya tak bayar masa anda semua. Okey, supaya boleh buat ilmu ni. Penting amal penting lah. Dia nak tak nak apa-apa benda sekalipun kena ada pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang kita buat, dalam hobi yang kita buat. Itu step nombor 2. Cara macam mana jawabnya ialah pergi berkhusus boleh, seminar boleh, macam lagi, baca buku boleh, baca YouTube boleh, join FB group yang sama dengan awak boleh, Google boleh. Cuma antara cara terbagus ialah awak kena cari ilmu yang kita bermentor, berguru daripada seorang mentor yang sama dalam bidang kita. Okey, beres. Step nombor 2. Step nombor 3 ialah anda di masa yang sama semasa sedang mencari ilmu tadi, step nombor 3, mesti terus kongsikan, cakap maklumat, bercakap, beritahu, kongsikan apa yang awak telah ada, info tu dalam bidang hobi awak tu dalam pelbagai platform. Saya ni. Hobi ayah, saya share nanti. Hobi kerangka dahulu. Di masa sama, step 3 ialah anda perlu kongsikan dengan cara bercakap, dengan cara buat FB Live, melalui pesan blog, melalui laman web dan sebagainya, melalui berjumpa kawan, melalui FB group yang sama bidang awak, sentiasa kongsikan secara konsisten hobi anda tadi. Okay, itu step lah, 3 step sahaja. 3 step sahaja. Saya perincikan macam mana supaya faham supaya boleh praktik. Kalau tak praktik tak guna Boleh, itu step sahaja. Baik, buat contoh saya sendiri. Saya sendiri telah jumpa hobi saya, saya telah nombor 1 telah kenal dengan pasti. Hobi saya ialah ternak ayam kampung. Antara banyak hobi saya mancing, mengembara bla bla bla, naik gunung, tokoh sungai, tokoh tasik, macam-macam banyak hobi saya. Tapi yang saya fokus, yang paling saya suka, yang paling menyerlah ialah iaitu ternak ayam kampung. So setelah kenal dengan pasti, step pertama saya buat setelah kenal pasti, hobi saya adalah ternak ayam kampung. Kesukaan saya ternak ayam kampung. Hobi-hobi sahabat-sahabat semua lah, bila kita buat suka. Kita buat suka, senang hati, lapang dada, hilang gabut, hilang stres. Kita seronok, kita rasa happy, apa lagi. Dan sanggup kita habiskan masa, duit, tenaga untuk apa yang kita buat. Itulah hobi. Waalaikumsalam kepada Rosman Khairul Surin, Tuang Perihaya Kapung. Ya, saya fokus dengan hobi saya, ternak ayam kampung. Saya share 3 cara yang saya buat dan perlu menjadi, iaitu 3 cara. Bagaimana untuk convert ataupun cara untuk dapat duit daripada hobi. Sebab semua saya yakin Rosman dan juga Abu ada hobi. So kalau sekat hobi sahaja, sekarang saya dah sanggup peruntukkan masa, sanggup peruntukkan duit untuk benda tu, tapi tak boleh menghasilkan duit, dia satu sakit ni. Sakit ni. Bekuk kaki. Bekuk kaki ni. Bekuk ni. Allah huzur ni. Keknya mana bekuk kaki ni. Tak boleh berubah Kita kurung dahulu. Alright, fokus. Jadi saya pakai dulu lah. Baik. Saya tambah ubat dia. Saya tu sebab supaya tak golok supaya jelas titik molek. Saya telah kena pasti hobi saya ialah ternak ayam kampung. So saya sanggup habiskan duit, tenaga, masa untuk saya belajar. Step kedua, belajar, baca buku, join FB group, menulis dalam blog saya. Saya ada blog saya sendiri, insya-Allah. Berkongsi dalam bentuk independent dalam YouTube. Saya ada YouTube saya. Dalam TikTok saya ada. Dalam laman web pun saya ada. Dalam apa lagi Shopee pun ada. Yuk berchat saya dengan type kataan, kata kunci sama Teracuba ataupun Sabri Ibrahim Zaki M. Okay, personal branding Sabri Ibrahim Zaki M. Business branding ialah Teracuba. Type dalam Google, dalam Shopee, dalam blog, dalam laman web dengan kataan sama ada
Sabri Ibn CKM ataupun Tracobo. Right? Itu cara dia. Saya kongsikan benda ni, hobi saya ni dengan menggunakan platform ni lah. So, itu 3 step saja. Okay. So, bagaimanakah ini penting? Bagaimanakah bila kongsi tak ada boleh menghasilkan duit? Ini poin penting. Lagu mana dengan saya amal 3 step ni, akhir sekali ia boleh menghasilkan duit? Ini soalan penting. Jawapan yang mudah sangat. Pegangan manusia, bila kita rasa konsisten, kongsikan informasi kita, maklumat kita, pengalaman kita, gerak kerja kita, aktiviti kita, bla bla bla, secara konsisten dalam pelbagai platform, lama-kelamaan ia akan beri kesan pada mindset orang, follower kita, fan kita, bahawa kita mahir, pakar dalam bidang kita, dalam hobi kita. Itu kesan dia. That's why saya beri 3 step. Pertama, kenal dengan pasti apa hobi yang paling domin, paling menyerlah. Yang kedua ialah pergi belajar, baca buku dan sebagainya. Yang ketiga adalah share. Bila kita share ke pelbagai platform, dalam TikTok, IG, dalam blog, dalam web, dalam Shopee sebagainya secara konsisten, lama-kelamaan follower kita akan nampak kita adalah mahir dalam hobi kita. So orang nampak saya mahir dalam bidang ayam kampung saya. Sebab saya share aktiviti saya menggunakan FB Live ini, TikTok dan sebagainya, dalam blog, dalam YouTube, tentang aktiviti saya bercakap tentang ayam. Kerana mana saya buat pengajian tentang ayam. So hal ini bila amal konsisten memberi impak kepada follower saya. Oh, kalau hal raya follower saya berilah. Sebab dia follow bukan 1 hari, bertahun dah. Banyak kongsi tentang FB Live, tentang YouTube sebagainya, tentang ayam kampung saja. Fokus. Satu bidang, satu hobi sahaja. So 3 step ini, bila dia orang tahu bahawa memiliki banyak informasi tentang untuk menyesam ayam tadi, ayam ceret-beret macam mana, ayam sakit kaki macam ni kan ni. Macam mana cara besar masalah ni? Apa ayat tu? Sakit kaki cacah tu. So, orang nak solusi untuk menyelesaikan masalah dia orang. So, bila kita boleh menyediakan solusi untuk selesaikan masalah orang, situlah akan mendatangkan rezeki. Sebab ingat, bisnes wujud kerana ada masalah. Contoh Facebook, diwujud oleh Mark Zuckerberg. Dia tak apa, sebab dia faham orang ada masalah nak berhubung dengan pantas, dengan berkesan, dengan mudah, dengan jimat duit, nak berhubung dengan anak di England, di Amerika, Jepun, London sebagainya. Manusia ni ada masalah. Masalah ini disedari oleh Mark Zuckerberg, oleh Facebook. So Mark Zuckerberg telah menciptakan platform Facebook untuk menyelesaikan masalah orang yang nak jimat kos, pantas, jimat duit untuk berhubung, connecting, untuk bersosial dengan manusia bukan setakat sekampung, bukan setakat negeri. Satu planet bumi telah diselesaikan masalah ini oleh Mark Zuckerberg dengan menyediakan apa? Platform Facebook. Nah, bila Facebook menyediakan satu solusi untuk memudahkan menyelesaikan masalah orang nak berhubung, apa berlaku? Akibatnya Facebook kaya raya. Apa akibatnya? Mark Zuckerberg kaya raya. Nampak tak? Bermaksud hobi dia, kemampuan dia menyelesaikan suatu masalah orang tadi akan mengundang masuk rezeki dalam bentuk duit kepada kita. Boleh saya kata? Ini poin penting. Bila faham dah ni, fahamlah. Contoh macam WhatsApp platform. WhatsApp platform dicipta oleh saya lupa dia punya founder dia tu. Sebab apa dia sedar? Dia tahu manusia dunia ni ada masalah nak jimat kos. Dari segi kos charge message nak hantar. Kalau guna mesej biasa mungkin satu mesej 50 sen, 20 sen. So banyak duit habis. So hal ini disadari oleh pengasas WhatsApp. So dia fikir bagaimana untuk selesai masalah orang ni. Dia wujudkan platform WhatsApp. So bila dia menyelesaikan masalah orang, maka apa berlaku? Akan mengundangkan rezeki kepada kita dalam bentuk duit. Samalah hobi. Kalau anda telah kenal pasti apa hobi awak dan tambah ilmu dalam masa-masa dan kongsi sokmo-sokmo secara live, TikTok, YouTube, IG dan sebagainya yang anda ada memiliki platform untuk sampaikan info awak tu, lama-kelamaan orang akan nak cari awak sebab awak memiliki pengalaman dan boleh sediakan solusi untuk menyelesaikan masalah dia orang yang sama bidang awak. Contoh saya sendiri, setelah amat ilmu ni, iaitu saya kenal pasti ramai orang ada masalah nak bekalan telur ayam kampung. Saya sedari hal masalah tu. So hobi saya dapati
Bila saya mampu menyediakan solusi untuk sesat orang masalah nak telai kampung berubat, maka dia mengundangkan rezeki masuk pada saya. Ini dikatakan bagaimana hobi ini boleh menghasilkan duit. Apa jelas? So you amat ilmu ni. Terpulang kepada hobi masing-masing. Jangan dipersiakan hobi sebab apa ingat sekara. Hobi ni bukan setakat hobi saja boh. Ia tak mari sendiri. Siapa yang marikan? Tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin Tuhan buat perkara sia-sia? Termasuk hobi. Bukan Tuhan kalau dia buat perkara sia-sia. Hobi ni mari pada Allah Taala boh. You all semua, Rosman dan juga siapa lagi? Abu dan sahabat-sahabat lain semua ada hobi kan? Tak kira hobi apa. Ada ke main sendiri? Tak. Dia mari pada Allah Taala. Adakah tak buat sesuatu perkara? Tak. Maha suci Allah Taala buat sesuatu perkara sia-sia. Nampak tak? So, anda kena hargai, anda kena cukup-cukup menai, anda perlu mendapatkan imbuhan baik balik semula daripada hobi yang buat selama ni. Banyak duit habis, masa habis, tenaga habis, tapi tak dapat ilmu macam ni, anda hanya buang masa anda saja. So, saya bagi 3 tip, 3 cara, 3 step untuk bagaimana hobi jah boleh menghasilkan rezeki. Elias, duitlah. Cuba you buat. InsyaAllah. Sebab apa saya share ni, saya buat hari ni. Setarak sebab ayah kapal ni, memang tak ada ayah. 2-3 kali lepas, seorang hamba Allah, organik. Kau saya terai kapung. Minta maaf habis, tak ada ayah. Hobi jasanya. Tapi saya faham 3 step ni, saya share I Live. Ya, saya ada YouTube saya ada blog saya ada nama web saya ada TikTok saya ada IG. Saya share semua platform tadi. Yang paling perkakas platform untuk orang nampak. Maka orang nampaklah bahawa saya ada sedikit manfaat untuk selesaikan masalah orang nak tulai kapung. Dulu saya sedia tulai kapung, saya tak ada saya fokuslah ni menyediakan anak ayah besar-besar tangan. Saya menyediakan satu penyelesaian masalah orang yang nak bekalan ayam kampung hanya bersaih tapak tangan sahaja. Seperti ni. Tapak tu. Ada 3 ekor tu, saya jual aku tu. Kenapa saya fokus satu je? Sebab saya tak pengalaman. Dulu saya cuba jual ayam kampung, jual telur, jual besar, memang merugikan. Sebab apa? Ilmu cukup. So, saya study, saya fokus sahaja menyediakan orang yang nak bekalan anak ayam kampung bersai tapak tangan seperti itu. Sebab apa? Sebabnya ialah dia tahan sakit dah boleh berdikari dah. Dulu saya pernah jual anak ayam besar 2 jari, mati tak boleh. Dia perlu ibu, dia perlu kehangatan haba ibu. Tak boleh. Itu pengalaman mengajar saya. So, saya share bila saya. So, saya fokuskan 2 saja. Orang nak telai kapung, bukan awal. Dan orang nak ayam bersaiz tapak tangan macam ni, boleh lah. Ini saya bagi ilmu bagaimana cara fokus bermain tentang hobi saya. Itu dia. Apa idea tak? Boleh? Itu saya tip. So, cuba buat 3 step ni. Sebab apa saya nak tutup ni? Sebabnya ialah amat-amat rugi. Hobi ni bukan sekadar hobi Allah Ta'ala yang beri ilham. Awak nak hobi goni bukan main sendiri. Mana mungkin terbuat sia-sia. So, point saya bagi. Yang persiakanlah hobi tak boleh tengok amat 3 step ni. Alright, boleh sekali insyaAllah. Saya baca komen dahulu sebelum saya tutup live saya. Supaya you all, saya cuba respon sebaik mungkin. Saya memang amal sesi saya berlebat-belah. Last sesi saya akan tengok balik komen. Saya bagi sesi soal jawab. Di hujung live saya supaya you all memahamilah apa yang saya ingin sampaikan dan dapat saya tengok apakah permasalahan-permasalahan yang orang nak kemuka kepada saya. Waalaikumsalam kepada sahabat kita. Saya baca dulu daripada sahabat kita ni ya. Wajah mentor Rosman Khairul Surin. Saya sebenarnya saya cuba share ni, ini hal-hal lain lah. Yang 3 step you harap you beramal. Saya respon kepada Rosman Khairul Surin, boleh jadi mentor ni. Okey, ingat saya bagi ilmu betul lah supaya dapat ilmu betul dan boleh buat sebenarnya molek. Mentor lain, coaching lain. Coach lain. Dia grade berbeza, Rosman. Kalau sebut mentor ni, dia adalah lebih dekat, lebih halus, lebih detail. Saya ada student saya, bahagian zero cost marketing. Saya ada OA agent saya. So, dia tu masuk kategori mentoring. So, saya tanya lebih detail. Kenapa tak laku, kenapa buat. Kena hantar report setiap seminggu sekali. Itu mentor. Okay, satu darjat, satu tahap yang berbeza.
So mentor ni tak semua boleh mampu follow sebab dia akan terlibat dengan emosi. Okey, dia memang agak lebih mendalam. Saya coaching dia orang, saya mentoring dia orang. Saya akan tanya apa tak laku, kenapa laku, kalau laku kena buat macam mana. Saya akan share lebih detail. Mana bahasa mudah, kulit-kulit lah. Itu mentoring. Kalau coaching ni, just beritahu macam ni. Saya buat bila beritahu 3 step untuk dapatkan duit pada hobi ni. Ini 3 step. Saya tak mentor anda. Saya tanya kenapa tak buat. Kalau buat kenapa tak jadi. Saya tanya. Itu panggil coaching. Coaching. Okay. Kalau you buat pun saya tak tanya. Kalau jadi, jadi sabri. Saya tak tanya. Saya tak tanya detail. Kalau jadi kenapa? Kenapa perlu buat? Apa kadang-kadang perlu langkah tambah lagi. Itu adalah coach. Coaching berbeza. So, jadi mentor saya untuk learning Rusman saya tutup dahulu. Untuk learning saya ada period dia mungkin sikit, saya biasa tambah 6 bulan. Sesi 6 bulan untuk saya mentoring, ada 3 bulan untuk mentoring dan ia berbayar. Memang bayar. Sebab saya faham kalau bagi free orang tak amal. 3 step saya bagi pun free ni saya tak yakin orang boleh amal. Sebab manusia kalau tak bayar dia mulai buat tak kisah, tak hargai. Bukan soal duit. Supaya bila ada sikit komitmen beza. Yang ada komitmen lain. Yang free dia orang biasa masalah pada memang tak kisah, tak boleh tak hargai. So bila bayar sikit dia akan mari suatu perasaan komitmen. Bukan duit tapi komitmen tu penting. Sebab dia berapat dengan kesungguhan buat tak buat. Untuk jawapan kepada Rosman Khairul. Terima kasih. Seterusnya ialah telur air kapung memang pun tak tinggi, tak sempat nak supply. Untuk lah ni saya memang telur air kapung hanya kena apa nama? Beritahu awal. Beritahu awal. Kalau nak beritahu awal 4 minggu sebelum ke, 2 minggu sebelum ke, kalau ada saya akan simpan. Sebab gini, ada isu kat sini iaitu masa lepas pengajar di bawah. That's why saya sebelum saya pun sanggup ambil risiko, saya sanggup kita soal nak telur kampung untuk 10 butir. Saya sanggup beri dahulu, bayar kemudian. Ambil 10 butir, ambil bang, tak apa. Kalau tak jadi yang bayar. Sebab telur dalam tu ada masalah, kita tak tahu. Dan kalau jadi sekalipun, telur tokil sekalipun, tak bayar dia, Allah Ta'ala jawab. Saya cakap, okey, kak ambil 10 butir ni, kak bayar hok comel sahaja kepada saya. Dan saya garanti hak saya bagi tu memang fresh. Ada juga orang tak bayar. Itu biasalah. Orang menipu biasa. Okey. That's why ada booking. Bila booking awal saya simpan tu, telur tu okey lah. Kalau tak simpan tak boleh. Dia dah geram 3 hari, dia dah berdarah dah. Sebab kita jual, orang akan bercakap tak berkualiti. Apa itu untuk makluman Rosman tentang soalan tu lah. Kemudian apa lagi ya? Minat Firdaus. Oh ni, terima kasih kepada Rosman. Waalaikumsalam. Gapo tu kapung Abu Akif. Saya nak tanya macam mana tuan jaga rambut yang begitu panas. Ni. PKP ya. Tak ikut rambut. Bukan jaga Saya tak gunting PKP. Pereh, Lukman Hakim, pereh. Apa lagi tu? Siapa lagi? Nice dulu ni. Alright, itu dia. Pasal mudah-mudahan you dapat something. Saya masya-Allah bila saya memang prinsip saya lah tak nak buang masa anda. Tak nak buang masa saya. Dan saya amal prinsip ini penting sangat. Walaupun tak ada tengok belah saya ke, ada tengok tapi soal lain. Yang penting ialah saya pegang prinsip iaitu bila kita buat FB live, ada FB ke live, IG live ke, TikTok live ke, YouTube live ke, Shopee live sekarang terbaru, Shopee live. That's why berapa power of live saya akan cerita nanti kenapa ke begitu powernya live ni sampai tak buat amat rugi. Tak kira FB live sama ada FB ke, TikTok ke, Shopee ke, YouTube ke, rugi sangat. The power of marketing video ni cukup power. Nanti saya share masa lain the power ni insya-Allah supaya senang faham, fokus. So saya punya prinsip ialah bila buat FB macam ni, sahabat tak tengok soal lain, saya cuba bercakap sebaik mungkin dan yang penting ialah saya sendiri amal buat FB live biar orang dengar ada solusi yang kita boleh berikan untuk menyelesaikan masalah orang yang tengok, yang follow adalah kita. That's why saya share 3 cara bagaimana dengan hanya hobi kapung gini jah, ia boleh menghasilkan duit. Kalau you all amal, nak garanti mungkin kata takabur. Tak. Yang penting you all buat je, tak perlu percaya. Sebab kata guru saya,
Kalau percaya betul-betul tak buat, no point juga. Betul sabri, betul yang buat, tak buat, tak amal. No point, tak ada manfaat juga. Lepas you kata saya berbohong, tak percaya tak apa, yang penting dalam diam, awak buat. InsyaAllah ada kesan dia. Alright, hingga jumpa next Able Life. Saya nak pergi kebun ni. Saya terayam sekejap. Alright, terima kasih banyak. So, saya harap minta Allah Ta'ala supaya Ta'ala beri taufik kepada anda semua. Praktikan 3 step ini paling mudah sekali supaya you punya hobi tidak terbuang masa, tak terbuang duit itu saja. Contoh macam Able Life. Kalau anda punya hobi buat Able Life, alang-alang buat Able Life, ya boleh hasil duit. Tak kira Able Life ke, TikTok Live ke, IG Live ke, apa-apa live. Ya nak fokus, guna pakai untuk apa? Untuk alang-alang biar boleh menghasilkan duit. Hobi. Kenapa saya kata duit penting? Saya sebagai manusia biasa, saya bukan rasul, bukan nabi, koli. Zaman lah ni, geruk je, piti habis. Nak jetih, kena geruk. Nak minyak, beli tu kena duit, piti habis. Sampai jetih, dahaga, haus, lapar, nasi. Nak beli nasi lain, duit habis. Kong kali kong gimana lah ni, pergerakan kita banyak menyebabkan duit habis. So, kalau you ada hobi, tak boleh menghasilkan masuk, akan masalah. Anak sekolah duit, dapur duit, macam-macam duit belakang lah ni. So, alang-alang you ada hobi, biar boleh menghasilkan duit. Itu yang kata saya lah. Saya bukan matematik, tapi hakikat atas sifat manusia biasa. Alright, terima kasih banyak. Salam hormat saya. Bye-bye. Jumpa lagi insyaAllah next Able Life. Terima kasih.